Antara paparan menarik hari ini. Pemberian khas RM300 juta, bukti Sabah di landasan betul. Jawab dengan hujah, bukan fitnah. SPRM bakal panggil Sanusi. SPRM digesa siasat pendedahan Vincent Tan. Peningkatan pemberian khas kepada RM300 juta daripada Kerajaan Persekutuan adalah petunjuk jelas bahawa kerajaan negeri kini berada di landasan betul ke arah mendapatkan hak Sabah sebagaimana yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jino berkata, Sabah menyambut baik keputusan Jawatankuasa Teknikal Perjanjian Malaysia 1963 yang diumumkan oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof. Katanya ini adalah penyelesaian sementara dan seperti yang disebutkan oleh Fadilah, rundingan masih diteruskan dengan jawatankuasa berasingan bagi menentukan serta memuktamadkan formula untuk pemberian khas kepada kedua-dua negeri di Kepulauan Borneo dalam tempoh setahun. Beliau mengulangi pendirian kerajaan negeri bahawa Sabah tidak pernah melepaskan hak 40% hasil bersih dikutip oleh Kerajaan Persekutuan dan akan terus berjuang untuk mendapatkan pemberian khas seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Katanya perkara 112 di Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan formula dan semakkan semula hak 40% ke atas hasil bersih yang diperolehi persekutuan yang berasal dari Sabah. Fadilah berkata Sabah dan Sarawak akan menerima pemberian khas sebanyak RM300 juta daripada Kerajaan Persekutuan pada tahun ini. Ini menyaksikan peningkatan sebanyak RM40 juta kepada Sabah berbanding jumlah RM260 juta yang diumumkan oleh Putrajaya pada Januari lepas yang akan dibayar secepat mungkin. Kementerian Kerja Raya akan menyegerakan kerja-kerja tambatan banjir di 14 lokasi sepanjang jajaran Lebuh Raya Pantai Timur Fasa 1 dengan peruntukan sebanyak RM200 juta bagi menangani masalah banjir dari berulang di lokasi berkenaan. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nataninggi berkata, sebanyak 4 kejadian banjir telah berlaku di sepanjang LPT1 sejak ia mula dibuka pada 2004. Katanya kejadian banjir ini berlaku pada tahun 2007, 2014 dan 2 kali pada 2021 iaitu pada bulan Januari dan Disember yang menyebabkan lebuh raya ini ditutup pada semua jenis kenderaan untuk beberapa hari. Saya telah mendengar taklimat dan melihat sendiri perkembangan projek ini yang sedang dilaksanakan. Pada masa kini, kerja tanah di dua pakej iaitu di kilometer 117 dan kilometer 124 sedang giat dijalankan di tapak dan dijaga siap pada Oktober 2024. Datuk Seri Salahuddin Ayub menyangka dakwaan mengenai kenaikan harga barang yang kerap dimainkan pembangkang ketika pilihan raya negeri semakin hampir. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup itu memberi jaminan langkah kerajaan mengawal penuh barangan tidak bersubsidi tidak memungkinkan kenaikan harga barang. Walau bagaimanapun, beliau juga Timbalan Presiden Parti Amanah Negara menegaskan kerajaan memang sentiasa menangani isu kos sara hidup rakyat tapi bukannya kos gaya hidup. Di sini lagi sekali saya memberikan jaminan bahawa ada 11 barangan kawalan kerajaan yang bersubsidi dan juga yang termasuk yang tidak bersubsidi seperti gula, tepung yang sememangnya tidak naik dan tidak mengalami sebarang kenaikan kerana ianya dikawal penuh oleh pihak kerajaan. Apapun barang-barang pilihan rakyat itu kita tidak kawal sebab itu terpulang kepada rakyat untuk memilih. Kerajaan kita mendepani isu kos sara hidup rakyat, tetapi kerajaan tak boleh untuk mengawal kos gaya hidup rakyat. Itu yang saya nak tegaskan. Ahli Parlimen pula itu menambah inisiatif Payung Rahmah yang menyasarkan golongan B40 dan miskin tegak, khususnya menerusi jualan Rahmah, menu Rahmah dan pakej Rahmah, memberi pilihan kepada rakyat untuk membuat pemilihan mengikut kemampuan. PAS menyela tindakan pengguna media sosial menggunakan nama Ismadi Ayub yang memuat naik hantaran di Facebook memfitnah Sultan Selangor, Sultan Sarafuddin Idris Shah dengan membawa imej Perikatan Nasional. Naib Presidennya Datuk Idris Ahmad berkata, hantaran tersebut dibuat menggunakan identiti palsu selain kenyataan kononnya menyokong kepimpinan Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno. Beliau menegaskan bahawa hantaran tersebut adalah palsu dan mendakwa ada pihak yang ingin memburuk-burukkan imej parti tersebut. Katanya, jawablah dengan hujah, bukan dengan fitnah. Jangan biarkan kamu dan anak isteri kamu makan dengan upahan fitnah. Kerja kamu dan orang yang sewaktu dengan kamu adalah paling hina atas dunia ini. Mungkin kami ada kelemahan sebagai manusia biasa.
maka kamu boleh kritik kembali dengan fakta, buka auta. Dalam pada itu, beliau turut meminta penyokong PAS dan PN untuk memantau atau melaporkan penggunaan media sosial yang menggunakan akaun palsu dengan niat cuba mencemarkan nama baik parti kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Dakwanya lagi, terdapat banyak akaun palsu yang kononnya mengaku sebagai ahli atau mewakili PAS, namun hakikatnya mengambil upah semata-mata untuk menambah fitnah di media sosial. Katanya banyak akaun palsu yang kita akan temui dan semakin galak bertebaran, terutama menjelang pilihan raya negeri nanti. Jangan lupa doa kepada Allah supaya memberi pembalasan yang setimpal ke atas kelakuan jahat ini. Menteri Besar Sementara Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Magno berkata, setakat ini dia belum dipanggil oleh Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia berhubung siasatan mengenai penyelewengan dan salah guna kuasa dalam isu pelombongan unsur nadi bumi di Kedah. Sanusi menyifatkan laporan berita yang dia sedang disiasat sebagai naratif jahat dan mendahului proses. Katanya naratif jahat berita Sanusi disiasat SPRM dan hebahan beritanya mendahului proses. Setakat ini belum ada lagi pegawai SPRM datang jumpa atau panggil saya untuk menyiasat kes REE. Tidak ada. Tapi hebahan dan berita telah tersebar sejak 2-3 hari lalu. Bukankah kelihatan pelik dan janggal perkembangan ini? Nak cari kebenaran dan menegakkan undang-undang atau nak rosakkan imej? Saya rasa tujuan sebenar mereka ialah nak merosakkan kredibiliti sahaja untuk cari untung buat model PRN. Salah atau betul belakang kira, madani ke madanon. Memetik sumber SPRM memaklumkan isu ini telah dilaporkan oleh beberapa pertubuhan bukan kerajaan, termasuk Gerakan Anti Sanusi pada Mac lepas dan penduduk di kawasan Bukit Anggangsi, di mana kerja-kerja pelombongan haram dilakukan secara besar-besaran sebelum ditumpaskan oleh pihak berkuasa. Buat masa ini kita masih lagi memanggil saksi-saksi untuk siasat perkara inilah. Mana kita akan mendapatkan dokumen-dokumen yang penting daripada MB Inkompeten dan juga pada Kerajaan Negeri Kedah. Kita akan panggil siapa sajalah. Siapa saja yang terlibat, tak kiralah dia tu apa jawatan pun, sekiranya dia terlibat kita akan panggil dia. Jadi masa akan menentukan. Jadi dalam kita menjalankan siasatan ini tidak semestinya seseorang yang terlibat atau tidak tu dipanggil dahulu atau kemudian. Jadi sampai masa nanti kalau kita panggil kita akan panggil. Ini tak ada kaitan dengan pilihan raya. Ini kes ni adalah kes yang mana berlaku akibat daripada laporan yang kita terima pada orang ramai. Kalau katakan laporan ini berlaku sebelum pilihan raya, lepas pilihan raya pun tak ada masalah. Jadi saya tidak ada meletakkan tentang satu timeline sebelum pilihan raya dia saksi, lepas pilihan raya jadi suspek pula. Bukan begitu. Kalau orang tu suspek sebelum pilihan raya ke lepas pilihan raya tetap akan samalah. Jadi kita akan tentukan selepas kita memanggil seseorang, keterangan-keterangan kita kumpulkan untuk kita lihatlah. Pada Sabtu lalu, Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution mendakwa Sanusi didenda RM500,000 tahun lepas berhubung kecurian REE di Kampung Chongsi, Kedah. Menafikan perkara itu, Sanusi mendakwa kompaun itu bukan dikeluarkan kepada dirinya atau Menteri Besar diperbadankan, tetapi kepada pihak ketiga. Dia juga bercadang mengambil tindakan undang-undang terhadap Saifuddin kerana membuat dakwaan itu. Bagaimanapun, Saifuddin tetap dengan pendiriannya dan menyatakan tiada mana-mana pihak yang terlibat boleh menafikan pengarah pejabat tanah dan galian Kedah mengeluarkan denda kepada MBI Kedah. Suruhanjaya Pencegah Rasuah perlu menjalankan siasatan pendedahan pengasas dan penasihat kumpulan berjaya Tan Sri Vincent Tan bahawa terdapat ketidakpatuhan dalam proses tender oleh kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Bekas pengurusi jawatan kuasa kira-kira wang negara, Wong Kah Wah berkata beberapa isu penting perlu disiasat SPRM, termasuk mengapa surat hasrat yang sudah dikeluarkan sebelum ini dibatalkan 3 bulan selepas Muhyiddin menjadi Perdana Menteri. Katanya, apa keputusan jawatan kuasa tender pada ketika itu? Kenapa hasil tender oleh kerajaan pada tahun 2019 tidak dipatuhi serta apakah justifikasi bagi kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin memberikan kontrak kepada Spenco yang dikatakan RM700 juta lebih tinggi? Semalam, syarikat usaha sama Kumpulan Berjaya dan Kumpulan Nazar memfailkan saman terhadap Kementerian Kewangan kerana menamatkan LOI yang ditawarkan kepada JV itu. Vincent berkata LOI berkaitan dengan kontrak untuk membekalkan kenderaan kerajaan ditamatkan 3 bulan selepas mengambil alih jawatan Perdana Menteri daripada Tun Dr. Mahathir Mohamad pada Mac 2020. Beliau mendedahkan kerajaan menamatkan perkhidmatan syarikatnya sebelum memberikannya kepada Spenco serta bersetuju untuk memelanjakan RM700 juta lebih tinggi berbanding harga yang dibida ketika JV. Katanya kerajaan berfikir bahawa Berjaya dan Nazar tidak cukup bagus dalam perniagaan kereta. Jadi kami memfailkan saman undang-undang terhadap berhubung perkara ini dan bersedia untuk ke mahkamah mengenainya. Menerusi perjanjian itu, Berjaya Corporation berhad melupuskan 100 kepentingan dalam anak syarikat milik penuhnya.
kepada Nazar Corporation Holdings dan Berhad untuk pertimbangan tunai RM700 juta. Spenco menyelenggara kenderaan kerajaan sejak 1994 sehingga konsesinya berakhir pada akhir 2018. Kerajaan ketika itu membuat tender secara terbuka dengan meminta pihak yang berminat untuk mengemukakan permohonan cadangan mengenai konsesi berkenaan. Sekian rentasan malam di TV pada hari ini. Jangan lupa follow Facebook dan YouTube Deadline TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.